Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 43. Baik. Dalil tabligh. Kata musannif rahimahullah taala, dalil tabligh. Kalau Rasul sembunyi barang yang disuruh menyampaikan dia. Situ. Tabligh. Oh. Yang ketiga, sifat wajib Rasul tabligh, artinya menyampaikan Rasul akan sekalian perkara yang disuruh sampai kepada sekalian makhluk, dan mustahil lawatnya, iaitu tidak menyampai barang yang tersebut. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita ke Allah Ta'ala. Syukur kita nikmat hidup Allah Ta'ala beri. Syukur kita dapat Islam. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan boleh ke masjid, ke surau, ke majlis ilmu. Boleh pula Allah Ta'ala berikan upayaan pada kita memahamkan ilmu. Dengan kefahaman tu pula Allah Ta'ala jadikan mudahnya hati sanubari kita menerima dan membenar serta mengiyakan semua ajaran Nabi SAW. Dijadikan kita pula mudahnya taat ikut perintah dia, tinggalkan larangannya. Yang kalau perhati keliling kita tak ramai orang dapat nikmat-nikmat tu. Syukur juga diberikan kesihatan, lapang masa. Diberikan kita pula keupayaan untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita sambung pengajian bacaan kitab daripada kitab Fatih Faridah ni, insya-Allah. Kata musannif, sifat yang ketiga tabligh. Hadirin sekalian, kita nak sambung ni adalah sifat ketiga pula bagi Rasul, sedia amanah, tabligh, fatanah. Sedia maklum, maksudnya makna umum yang kita selalu pakai tabligh maksudnya menyampai. Jadi akidah yang mesti ada pada kita ialah wajib i'tiqad Nabi Rasul semuanya menyampai. Menyampai apa? Apa yang Allah Ta'ala suruh sampai, pasti mereka sampai. Kerana atas dasar kita bicara amanah hari itu pun tentulah atas kata dia amanah, dengan mana tidak ada yang dia khianat terhadap perintah Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala suruh sampai, mana mungkin dia akan buat khianat tak sampaikan apa sepatutnya disampaikan. Kalau ikut dalam bab amanah itu, walaupun amanah atas syarah yang masyhur sebut ulama dengan makna ismah, dengan makna maksum, dengan makna tidak akan ada apa-apa penderhakaan berlaku daripada baginda Nabi SAW. Begitu juga pada Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau ikut sebut amanah tu termasuklah dalam dia tabligh. Tetapi oleh kerana bab akidah ni ialah satu bab yang tergelincir dalam bab dia, adalah satu perkara yang salah besar, maka ulama tak memadakan dengan hanya sebut amanah. Bahkan dia perinci lagi, amanah sudut dari segi tak pelanggaran dosa. Satu lagi yang bila Rasul, nama Nabi Rasul ini mesti kerja dia, apa dia? Mestilah mereka tabligh. Tabligh. Baik. Kalau tengok erti sikit, apa erti tabligh? Maksudnya menyampai. Dan bila menyampai ni, semestinya Nabi Rasul mereka menyampai akan sekalian perkara yang disuruh menyampai kepada sekalian makhluk. Apa yang Allah Ta'ala suruh sampai, pasti ke semua perkara yang disuruh sampai, dia akan sampaikan kepada semua orang yang Allah Ta'ala perintahkan orang itu perlu disampaikan kepada mereka. Itu mesti wajib diyakini. Cuma bila sebut kata apa yang disampaikan, apa dia tu,
ada yang kita tak tahu pun apa benda yang disampaikan oleh Nabi Rasul sebelumnya. Pasal kita tak ditaklif. Bahkan ada di antaranya tak dimaklumkan sikit pun kat kita apa dia pentaklifan yang diberi pada umat-umat dahulu. Cuma dari segi itikad, wajib itikad, apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sampai, Nabi Rasul tentu pasti menyampaikan apa saja yang diperintahkan untuk menyampaikan. Nabi Rasul kita wajib pegang, khususnya dengan bab prinsip amanah yang telah kita bicara dulu. Mereka ni mestilah taat sungguh perintah Allah Ta'ala, dan tidak akan ada apa-apa perintah Allah Ta'ala yang dibangkang, dibacking, apa semua potong keras kepala, tak setuju, tak terima hati. Tidak ada langsung apa-apa wajah demikian kepada Nabi dan Rasul. Jadi semestinya lah apa orang taklah sampaikan kepada dia, tentulah dia akan menyampaikan perkara itu. Menyampai itulah dipanggil tabligh. Dan apa yang disampaikan tu mestilah memang dia telah menunaikan tanggungjawab untuk menyampaikan kepada siapakah maklumat itu sepatutnya disampaikan. Cuma kalau ikut asal ayat kitab ni disebut menyampaikan kepada sekalian makhluk. Kena tanggung makhluk itu ialah makhluk yang Allah Ta'ala perintahkan untuk Nabi dan Rasul tersebut sampaikan. Kalau katalah dalam Quran sebut wa ila Madyana akhahum Syuaiba, kepada penduduk Madian Allah Ta'ala kata kami utuskan Nabi mereka di kalangan mereka, adik-beradik mereka, siapa dia? Namanya Syuaib. Jadi antara orang Ta'ala hantar Nabi Rasul ialah Nabi Syuaib ke penduduk Madian. Jadi di atas dasar kita bicara Nabi Rasul ni dakwah, maksudnya dia memang buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Pasti apa orang Ta'ala suruh sampaikan, pasti mereka sampaikan, khususnya perkara-perkara tentang akidah. Dan antara yang kita nak lihat di situ ialah bila Nabi Syuaib dihantar ke penduduk Madian, maksudnya semua penduduk Madian itu tak pernah ada seorang pun daripada penduduk Madian yang dicuaikan oleh Nabi Syuaib untuk menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan. Itu wajib itikad. Maksudnya Nabi Rasul ni tidak akan ada apa-apa istilah cuai di atas kerja mereka. Allah Ta'ala ada firman dalam Quran, begini bunyinya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala dia amat mengetahui kepada siapa, di mana, waktu bila, tempat mana yang dia nak berikan orang yang mempunyai sifat nanti Nabi Rasul untuk menyampaikan syariat dia. Allah Ta'ala dia amat mengetahui. Maksudnya dia amat tahu siapa, apa, akhlak, perangai, tingkah laku, kebolehan dan sebagainya yang munasabah mesti ada pada Nabi Rasul untuk menyempurnakan kegiatan dakwah mereka sebagai Nabi Rasul, menyampaikan kepada manusia apa yang sepatutnya dipegang dan diamalkan oleh manusia. Dan manusia itu ialah sama ada kaum tertentu, puak tertentu, kampung tertentu. Yang paling besar pun hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pada seluruh umat, seluruh makhluk, seluruh benda yang menyawa daripada zaman Rasulullah sampailah ke hari kiamat. Syariat Nabi adalah yang memang untuk semua makhluk, semua zaman, semua tempat, semua bangsa. Okey, siap. Jadi Nabi Rasul memang macam tu. Mereka ni pasti apa yang diwahyukan, pasti mereka akan sampaikan kepada orang ramai. Okey, siap. Jadi di atas kaedah kita belajar tentang kata mestilah Rasul yang amanah, yang mestilah dia tabligh. Mustahilah lawannya, iaitu tidak menyampai barang yang tersebut. Sikit lagi kalau fikir nisbah menyampai ni, kalau kita sendiri ditanyalah, memang Nabi Rasulullah, Nabi Rasul ni khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah dia telah menyampaikan apa yang sepatutnya disampaikan? Apa kita kena jawab? Mesti kata ya lah. Kalau orang tanya bukti apa, bukti bahawasanya Nabi dah sampai sedangkan kita tak tengok dia pun disampaikan apa, saya nak jawab. Yang tu kena cek akal sikit. Cek akal tu macam mana? Dengar sebut.
Kalau tanya apa bukti Allah Ta'ala ni, dia sampaikan pada Nabi Rasul, pasti Nabi Rasul tu menyampaikan. Tak pernah langsung Nabi Rasul ni khianat. Mesti dia menyampaikan, dia tak pernah menyembunyi apa yang sepatutnya kena sampai. Jawab mudahnya kata gini, memang Nabi Rasul sampai. Mana tahu, pasal begitu banyak perkara lagi yang kita tak tahu, itulah dalil menunjukkan bahawasanya dia telah menyampaikan. Boleh tak faham macam tu? Banyak lagi perkara kita tak tahu dalam bab agama ni. Itulah menunjukkan dia menyampai. Kalau yang dia ajar kat kita ni, takat orang pun aku tahu dah ajaran Nabi tegak mana. Tu dah. Agak-agak Nabi menyampai lah tu. Dok, macam apa? Sikit sangat. Sedangkan dia hidup daripada timur wahyu sampai wafat berapa? 23 tahun. Takkan 23 tahun aja sembahyang puasa zakat haji itu depan tu orang mengucap kalimah syahadah. Takkan tu saja. 23 tahun takkan jahat tu. Takkan jahat tu saja sikit nak sebut. Kata dia memang telah menyampai dan antara bukti dia menyampai. Kita ni kalau habis umur duk ngaji, tu pun ada benda lagi yang tak terhurai, yang tak pernah kita tak pernah kita tengok apa yang dibahas oleh ulama, ataupun belum lagi dibuat kajian analisis yang mendalam tentang perkara-perkara tersebut. Baik, yang macam pun asal-asal kita bicara, Nabi Rasul ni memanglah mesti dia sampai apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk sampaikan perkara itu. Okey, siap. Baik, jadi dia takidah dia menyampai. Mustahilah lawannya, iaitu tidak menyampai barang tersebut. Tak mungkin. Satu, kalau ada orang dakwa Nabi, baik Nabi kita Muhammad SAW ataupun Nabi-Nabi sebelum tu, ada yang mereka khianat bersihkan cerita itu. Wajib i'tiqad semua Nabi dan Rasul adalah orang yang baik-baik, orang Ta'ala beri nikmat pada mereka, dan pasti tidak akan ada apa-apa sesuatu benda yang mereka sembunyi. Pasti. Baik. Baik, selesai tu. Soalan tu tentu kalau ada tentang masalah Nabi Rasul menyampaikan ni. Ada? Baik, kalau tak ada, tengok sikit satu perkara yang saya kalau ngaji bab Nabi Rasul memang saya sebut ni. Apa dia? Kalau gitu dah Nabi Rasul ni menyampai. Apa beza antara Nabi dengan Rasul? Jaga sikit-sikit, jaga sikit. Kita kalau ngaji sekolah kebangsaan, banyak dia ajar dengan jawapan tak betul dengan soalan-soalan yang macam ni. Apa dia? Nabi Rasul tu. Selalunya sekolah kebangsaan, hatta sekolah kafar dia pun, kadang-kadang dia ajar bermudah-mudah dalam bab siapa dia Nabi Rasul, apatah lagi apabila ada tahap soalan yang membanding bezakan Nabi dengan Rasul. Di mana beza Nabi Rasul? Tahu ni tak? Selalu kita diajar kalau sekolah kebangsaan, diajar apa yang kena? Nabi tak menyampai, Rasul menyampai. Kita diajar dengan perbezaan macam tu. Dengar mana-mana. Salah tu pernyataan tu. Salah tahu mana? Nabi tak menyampai. Tak betul tu. Nabi menyampai. Kalau menyampai yang dikatakan Nabi tak menyampai itu dengan makna dan dengan i'tiqad, Nabi tak buat kerja dakwah langsung, bahkan dia duduk lepak je, baik duduk lepak di rumah ke, dalam gua ke, cukup bukit ke, duduk lepak aja, tak pernah langsung buat amar ma'ruf nahi munkar. Yang dia ni semata-mata orang jadikan contoh dan teladan dengan tengok dan mengaku dia Nabi, tapi dia tak pernah buat amar ma'ruf nahi munkar. Siapa faham ke Nabi Rasul macam tu, wajib tobat. Betul yang Allah tak sikit. Pasal Nabi memang dia menyampai. Menyampai dengan makna bagi dakwah. Itu memang kerja Nabi. Itu memang kerja Nabi Rasul. Bahkan yang kata Nabi Rasul, panjang saya duduk mengaji, jumpa Tok Guru, sifat mengajar 24 jam ni, Tok Guru. Tok Guru memang dia mengajar 24 jam. Soal, Tok Guru mengajar 24 jam menyampai tak?
Menyampai lah weh nama dia. Untuk Rasul menyampai lah. Siapa yang lebih menyampai? Nabi, Rasul ke guru? Tok guru? Ha? Nabi, Rasul lah. Tok guru kadang-kadang ada agak tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tapi Nabi, Rasul kena tak pernah ada benda yang dia tengok benda mungkar yang hak dia biar saja. Tak ada. Dan tidak ada ibadat-ibadat yang kalau istilah sunat dia nak biarkan kosong tanpa dia buat ibadat sunat tu. Nabi, Rasul tak ada tu. Tak ada langsung. Okey. Jadi kalau itu apa yang membezakan? Yang tu kita sebut Rasul sikit. Untuk apa dia yang membezakan antara Nabi, Rasul ni sebenarnya? Satu, kita selalunya diajak kata Nabi ni tak menyampai, Rasul ni menyampai. Betul kan sikit patah tu. Kalau menafi kata tak menyampai langsung sama sekali, itu salah, sesat. Boleh jadi kufur pasal menafikan sifat ataupun kerja Nabi. Pasal semua Nabi adalah menyampai. Rasul apatah lagi, Nabi pun menyampai. Baik. Cuma kalau dalam sebut dalam kita akidah, Nabi, Rasul ni yang orang kata tak sampai tu, tak menyampai tu, tak menyampai apa? Dengar elok. Dengar elok. Nabi yang dia tak menyampai adalah dia tak menyampaikan syariat baru yang tak sama dengan syariat sebelumnya melalui dia yang dia dapat wahyu, yang dia diperintahkan untuk menceritakan hukum hakam tersebut dan dia ada bukti dalil menunjukkan apa yang dibawa hukum hakam tersebut adalah benar. Hak tu tak ada kan Nabi. Apa dia? Tak ada syariat baru yang dia terpaksa buktikan bahawasanya ni benar, memang wahyu Allah Ta'ala. Disebab Allah Ta'ala beri, memang Allah Ta'ala bagi mujizat untuk buat kerja tu. Cuma dia ni tidak ada ajaran baru. Kalau contoh mudah, Nabi, Rasul tu macam mana? Zaman Nabi Musa, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, dan dua-dua tu Nabi, Rasul. Dan ada Nabi Khidir. Dan pada zaman dia juga selepas sikit pada tu ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Baik, macam mana pun nak sebut tentang Nabi tu. Jadi khususnya tentang Nabi zaman Nabi Musa tu ialah Nabi Khidir. Nak sebut tentang Nabi. Pasal apa Nabi Khidir jadi Nabi, yang Nabi Musa jadi Rasul? Siapa? Pasal apa Nabi Harun pun jadi Rasul ke? Taklah Nabi Harun jadi Nabi saja. Kalau jawab dengan kata pasal Nabi Khidir dia tak dakwah orang, dia buat idea, tak betul. Sesat jawab itu. Nabi, Rasul mesti memang kerja dakwah ni kerja dia. Macam mana kerja Nabi, Rasul. Bahkan di kalangan kita orang awam ni pun ada yang buat kerja dakwah gila punya. Kalau ada orang buat kerja dakwah gila punya macam tu, ada tak kalangan manusia agama yang lebih kuat daripada hak tu untuk buat dakwah, untuk berjumpa manusia, mengajak manusia beriman? Ada? Mesti ada kan? Dan orang tu siapa? Antaranya mestilah Nabi. Mesti Nabi. Baik, jadi kalau duk kata Nabi tak menyampai tu hak mana? Tu kena jaga sikit. Jadi kalau contoh saya sebutkan Nabi Khidir tu, Nabi Khidir jadi Nabi saja. Dia tak ada seorang mau kata Rasul kat dia. Apa maksudnya? Maksudnya dia ni memang Nabi, dapat wahyu. Lepas tu Allah Ta'ala memang wahyukan dia untuk buat kerja amar ma'ruf nahi munkar. Cuma dekat dia tidak ada satu perintah ayat-ayat daripada Allah Ta'ala memerintahkan dia kena buat satu, dan sesuatu yang diperintahkan kepada dia tu umat pun ditaklifkan untuk membuat dia. Dan yang mengkhabar dan memaklumkan perkara tersebut dia sendiri, bukannya Rasul zaman itu. Bahkan dia sendiri yang menceritakan tentang datangnya Jibril bagi sesuatu, lepas tu perintahkan untuk umat dia. Kalau ada perintah baru untuk umat dia, pada seseorang Nabi ada perintah baru dan dia wajib sampai hatu bawa Rasul. Kalau tak wajib disampaikan perkara tersebut, bahkan tak ada apa-apa hukum baru yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Kalau ada apa perintah baru tu hanya untuk
wajib atas iktibar negeri Rasul itu sendiri saja. Jadi kalau kata tak ada tugas baru, Nabi. Kalau ada tugas baru, Rasul. Ada tugas baru yang dia kena sampaikan. Kalau dia ada tugas baru, dia kena sampaikan melalui dia, melalui lidah dah. Hak tu baru dia jadi Rasul. Kalau kata dia memang doa amar ma'ruf nahi munkar, memang kerja dia, waktu dia dapat wahyu. Ada wahyu biasanya akan ada mukjizat untuk menunjukkan benar dia dapat wahyu. Dan Allah Ta'ala kata dia Nabi, maksudnya dia tidak ada apa terima syariat baru yang berbeza dengan Nabi Rasul sebelum dia. Yang dia kena sampaikan untuk supaya hukum akam tersebut diubah. Ataupun tukar baru tu maksudnya dulu tak ada, sekarang ada. Ataupun tukar baru tu dulu ada hukum lain macam lain, melaksanakan dia macam lain, ni hukum nak melaksanakan dia macam lain. Itu namanya syariat baru. Nabi memang tak ada tu. Yang baru tu tak ada. Tapi ada pun amar ma'ruf nahi munkar, itu memang kerja Nabi. Tentu bagi betul perbezaan Nabi Rasul. Pasal kita selalunya di umum diajak apa dia? Nabi tak menyampai, Rasul menyampai. Jaga sikit elok. Ada boleh berlaku penyelewengan fakta dan silap akidah itu. Apatah lagi ada orang syarah macam ni. Yang ni tuan memang saya dengar sendiri, ceramah rajin duk ceramah macam ni. Dia kata apa? Khususnya yang cakap macam ni selalu buat dakwah. Dia kata tuan-tuan, kita buat kerja dakwah ni kerja mulia. Pasal kerja ni ialah kerja Nabi dengan Rasul. Kadang-kadang dia tak sebut Nabi, dia sebut Rasul saja. Ni ialah kerja Rasul-Rasul. Semua al-mursalin, mereka ni berdakwah ajak manusia kepada amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah Ta'ala kata kita ni sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik manusia yang Allah Ta'ala keluarkan untuk manusia. Apa kerja kita? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi dia ayat Quran tu dia kata tengok, kita ni Allah Ta'ala bagi jadi semua kita buat kerja Nabi. Yang amar ma'ruf nahi munkar. Nabi pun tak buat amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita kena buat amar ma'ruf nahi munkar. Pasal kita umat dakwah. Nabi pun tak buat dakwah, tapi kita buat dakwah. Jaga. Tak mana masalah tu, suruh jaga tu. Tahu mana? Nabi tak buat dakwah tu. Tu silap. Sepatutnya bukan tak buat dakwah. Nabi tidak ada syariat baru yang dia kena bawa, yang dia terima wahyu, dia kena faham, dia kena sampaikan, dan dia wajib laksana. Dan nisbah perkhabaran itu, dia yang menceritakan hukum akam yang baru itu melalui mulut dia, lidah dia. Sama ada kitab, tak ada kitab, satu hal. Tapi dia yang menceritakan hukum akam tersebut. Dan akan ada bersama dia nanti mukjizat untuk menunjukkan benarnya apa yang didakwa bahawasanya ini adalah daripada Allah Ta'ala. Baik. Jadi kalau memang ada hukum baru, hal itu adalah Rasul. Kalau tak ada dari sisi hukum, padahal dia dapat wahyu, amar ma'ruf nahi munkar memang dia buat, tapi tak ada hukum baru yang melalui lidah dia. Dia sebut hukum tu yang dia kena sampaikan pada umat dia. Hak tu dia hanya Nabi tapi tidak Rasul. Itu baru betul perbezaan Nabi Rasul. Jadi jaga sikit kan tu lah. Pasal dia jadi masalah akidah tak mana. Satu menafi kerja dakwah, tambah pula dengan tafsirnya tadi apa dia? Kita lebih baik pada Nabi. Macam tu. Ayat tu bahaya. Pasal kaedah ahli sunnah wal jamaah, mana boleh i'tikad orang awam, baik orang awam tu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun, nak kata dia ni lebih baik daripada Nabi, salah. Menyalahi daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Pasal orang Nabi Rasul memang duduk ranking atas sekali. Lepas tu di atas yang terbaik adalah umat, dan umat yang paling baik adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengatakan bahawasanya kita umat Nabi itu kita lebih baik daripada Nabi. Nabi pun tak dakwah. Ada dua kesalahan tu. Nabi tak dakwah, kita lebih baik pada Nabi. Dua masalah kita. Jaga sikit tu. Satu, kalau kita tengok pelajaran-pelajaran sekolah ni tuan-tuan, ada pelajaran yang bahaya.
Saya kata bahaya apa? Bahaya dari sudut akidah. Ada benda yang dia bagi takrifan tu, takrifan tak cukup. Kadang-kadang syarahan pun syarahan tak sempurna. Apatah lagi, ni banyak buku-buku teks antara kandungan dia. Al-Baba akidah, kalau dia ajar akidah Wahabi. Kau pasal dalam buku teks dia tak ajar sifat 20. Kalau bab akidah dia ajar apa? Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Macam mana pun sikitlah ke sana. Asal bicara kita kan Nabi Rasul tu lah. Jadi Nabi dia tidak akan ada syariat baru melalui dia. Tu Nabi. Tapi amal ma'ruf nahi munkar, kejar dia macam kejar Nabi, kejar Rasul sama. Bahkan kalau kita tengok sekali lagi, kita pun kalau orang yang memang dah passion mengajar, dia memang dia mengajar, walaupun dia bukan dapat wahyu suruh mengajar. Dia mengajar. Kalau kata jenis passion dah amal ma'ruf nahi munkar, dia tak akan tengok, boleh tengok mana munkar dan mesti tegur depan mata. Jadi nak kata apa? Ada orang macam tu. Ada. Macam mana pun dari segi asal bicara dia ialah perbezaan tu lah. Bagi betul yang duk silap. Jangan nanti ada yang kita syarah tu tak tepat dengan kaedah syarak. Okay. Tentu dulu antara beza Nabi Rasul. Kau ada lekat-lekat apa kan? Kau tak faham. Mana? Baik, kalau tak ada, kita tengok sikit dia sebut penyertaan tentang tabligh ni. Kata dia perkara yang diwahyu kepada Rasul-Rasul tu 3 perkara. Yang ni dia nak urai sikit tentang keadaan wahyu yang Allah Ta'ala hantar pada Nabi-Nabi Rasul. Cuba kita perhati tengok. Bila wahyu ada kepelbagaian macam ni, saya kita tengok apa nak buat kesimpulan dengan apa dah sebut tadi. Pertama, tidak disuruh menyampai kepada makhluk. Jadi pertama ada wahyu yang tidak disuruh sampai kepada makhluk, bahkan Tuhan, bahkan tertentu kepada mereka itu Rasul jua. Maka tidak harus mereka itu menyampaikan dia seperti kepada makhluk. Ya, betul. Jadi kalau nisbah wahyu ni ada perkara yang Nabi Rasul dia memang tak sampai ya, kita. Nak sebut ni nak syarah kategori ya. Apa dia tu? Mana kita nak tahu dah Nabi Rasul tak sampai, mana kita nak tahu. Tapi ada tak perkara yang Allah Ta'ala tak maklum, tak perintahkan untuk Nabi Rasul bagi tahu kita? Ya, mesti ada. Khususnya rahsia-rahsia siapa keliling dia, sahabat dia. Kalau ikut masyhur sebut ulama, kita biasa dengar nama ada sahabat Nabi SAW yang dia ni jadi penyimpan rahsia besar pada Rasulullah. Siapa nama dia? Yang ni simpan rahsia Rasulullah. Biasa dengar ni. Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani. Itu nama sahabat Nabi yang masyhur. Dia ni dikenali sebagai penyimpan rahsia Rasulullah. Baik. Macam mana pun bila penyimpan rahsia, ada maklumat yang Rasulullah cerita agaklah kat dia. Tapi tak cerita kat orang lain. Macam mana pun nak sebut gini. Adakah perkara yang Nabi Rasul tak cerita? Saya nak sebut situ. Adakah? Tentu ada. Cuma kat kita dah Rasul tak cerita, kita tak tahulah apa dia yang Rasulullah tak cerita. Macam mana pun kalau sebut gini, ada benda Rasulullah dia tak pernah cerita kat kita yang kata dia ni dia tahu batin manusia. Manusia kalau main kat dia, dia tahu dah siap apa dia. Kita tak pernah nisbah mulut Rasulullah menceritakan perkara itu kat kita. Tapi kalau tengok keadaan Allah Ta'ala bagi jadi Nabi Rasul ni, dengan kemestian ilmu yang sangat tepat mesti ada pada dia, terutama pada siapa yang datang pada dia, nak kelahi dengan dia, nak hujah dengan dia, pastilah Allah Ta'ala dah bagi satu perkara yang dahsyat pada Nabi Rasul ni, yang kalau dahsyat dan pelik ni mencari mestilah mukjizat, yang antaranya ialah diberi ilmu, pengetahuan tentang hal makhluk, hati sanubari dia. Kerana sampai tahap tu yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Rasul
bila ada sahabat-sahabat manusia nak berjumpa dengan Nabi Rasul, ada di antara mereka ni yang Allah Ta'ala telah maklumkan siapa dia orang datang itu, dan sebuah perangai, kelaku dan sebagainya. Semua tu ada dalam pengetahuan Rasul, tapi Rasul tak pernah ceritakan perkara tu